Korang pernah tak menghadapi rasa takut? Kan ada rasa takut untuk buat sesuatu. Okey, contohnya kan nak bercakap depan orang ke, ataupun kita nak buat satu tindakan. Contohnya kita nak bisnes tepi jalan. Kita rasa kita takut nak buat, kan, ataupun kita takut nak jumpa orang, ataupun kita takut nak hadapi customer, ataupun kita takut nak hadapi komplain, ataupun kita takut nak buat posting dekat media sosial, takut kena komen, kena hentam, kena condemn. Okey, pernah tak menghadapi situasi macam tu? Okey, pernah kan? So bila kita rasa takut ni, kita tak boleh nak bergerak lebih maju, kita tak boleh nak bergerak lebih ke hadapan, sebab kita terkekang, kita duduk di tempat yang sama nak buat sesuatu benda yang baru yang boleh majukan diri kita, tapi kita takut. Kita membayangkan kalau benda ni jadi macam ni, habis laku. Kalau aku buat bisnes, labur modal 1,000 contohnya, tiba-tiba beli stok tak laku, habis laku, duit habis. Duit itulah simpanan aku untuk buat untuk kecemasan. Okey. So hari ni saya nak share sedikit lah bagaimana kita nak hindari ataupun kita nak kurangkan rasa takut tadi, supaya kita berani untuk majukan diri kita, buat benda-benda, langkah-langkah yang lebih baik dan memerlukan keberanian untuk melakukan perkara itu. Okey, nombor satunya adalah, pertama sekali kita kena terima kenyataan kelemahan diri kita. Contohnya lah, kalau kita nak cakap kat depan orang, kita tahu dah kita gugup and then kita akan mudah nervous. Okey, pertama sekali kita kena terima dulu yang itu adalah kelemahan kita. Jangan orang kata tak boleh terima. Lagi tak boleh terima, lagilah kita akan stres. Okey, so bila kita terima kelemahan kita, kita akan mula untuk belajar untuk improve. Okey, contohlah, aku kalau cakap kat depan ni mesti gugup lah. So bila kita terima keadaan tu, why not aku pergi belajar public speaking, ambil kelas, kan? Ataupun aku ni memang takutlah nak invest beli stok RM2,000 kain tudung ni, kan? Kita takut. Sebab apa? Mungkin kita tahu kita tak reti nak menjual, kan? Ataupun kita tak reti nak promote, nak cakap dekat orang. So accept dulu benda tu, and then kemudian baru kita tahu, sedar diri, okey, aku memang tak pandai lah nak cakap dekat customer, nak explain benda-benda ni. Okey, kita pergi belajar, and then kita improve. Okey, itu satu, terima dulu kelemahan. Keduanya adalah hadapi masalah. Jangan lari, jangan lari. Okey, kalau kita lari, contohnya, okey, hari ni aku ada appointment dengan contohnya nak pergi istana, ada appointment, kena pergi istana ni, nak close project. Tapi oleh kerana kita ni takut dan nervous, takut kena reject lah, nanti orang condemn lah, you punya proposal tak bagus lah. So apa yang kita buat adalah kita tak pergilah appointment tu, kita cancel. And then bila kita start cancel, and then kita akan mula cancel lagi dan lagi. Sebab apa? Kita dah mula, lagi kita hindari masalah itu, lagilah kita bila nak berdepan dengan perkara itu, lagilah kita akan takut. Jangan hindari, hadapi, tetapi hadapi secara berperingkat. Contohnya kalau kita tak nervous bercakap depan orang, okey, jangan bercakap dulu depan orang ramai. Mungkin kita boleh bermula dengan buat video, lepas tu kita upgrade, kita buat live, lepas tu kita mungkin boleh bercakap dulu depan kawan-kawan kerja kita dalam, orang kata small group, mungkin dalam 2 orang, 3 orang, 5 orang, and then dah 10 orang. Mungkin kita dah ada keyakinan, kita bina keyakinan tu berperingkat, lepas tu barulah kita mungkin cakap pada orang luar pula. Okey, yang keempat pula lah tenangkan diri. Okey, tenangkan diri ni, okey, antara yang selalu saya gunakan adalah bila menghadapi situasi yang menakutkan. Contohnya lah kan, saya nak naik saya nak naik boat kan, nak pergi pulau. Saya ada ketakutan, takut saya mabuk tau. So apa yang saya buat? Apa yang saya buat adalah, pertama sekali mesti tenangkan diri itu dengan tarik nafas. Tarik nafas, memang kena cool down. Kalau boleh kosongkan fikiran, kena kosongkan fikiran pada saat itu. Cool down, tarik nafas, jalan dalam, legakan. Sebab kadang-kadang kita cemas, kita mula rasa nafas laju dan sebagainya. Tarik nafas dalam-dalam, perlahankan nafas. Kontrol diri dulu, kontrol kita punya tubuh, kan? Sebab kadang-kadang bila kita tak kontrol tubuh kita mula shaking dan sebagainya. Kontrol dulu, okey, lepas tu start berfikiran positif. Okey, start berfikiran positif. Okey, macam apa yang cara saya gunakan adalah untuk berfikir positif ini adalah, saya akan fikir benda-benda yang saya nak, apa output yang saya nak. Contohnya, okey, saya nervous ni, nak pergi check doktor. Saya takut nanti saya dapat tahu penyakit-penyakit yang saya tak bersedia untuk terima. So, saya akan bayangkan okey, saya jumpa doktor tu cakap dekat saya, okey Samsul, awak tak ada masalah, badan awak sihat sebenarnya, cuma awak tak cukup rest, so awak kena rest, so tak ada penyakit-penyakit yang berbahaya. So biasanya saya akan bayangkan benda-benda yang saya nak, bukan benda-benda yang saya tak nak.
Saya akan selalu ulang-ulang benda tu. Apa saja yang saya buat, kalau saya takut, saya akan bayangkan benda yang saya nak. Contohnya lah, saya takut saya drive malam. Contohnya kan nak balik travel jauh. Saya takut nak drive malam, nanti tak. Saya akan mula fikir nanti tayar pancit tepi jalan malam-malam, siapa yang nak tolong dan sebagainya. Okey, saya jangan fikir benda tu. Saya akan fikir nak bawa kereta, saya akan fikir jalan akan ada banyak kereta. So kalau jadi apa-apa pun insya-Allah akan ada orang tolong. Lepas tu pula kan, saya akan fikir bila saya singgah rent out ramai orang. Lepas tu pula saya akan fikir kereta saya okey, dalam keadaan baik, insya-Allah sedap je, tekan minyak, jalan tak ada masalah. Macam tu. Itu yang kita cuba fikirkan apa output yang kita nak, ataupun kita nak bila kita nak public speaking depan orang, kita rasa kita takut nak cakap kan. Okey, kita takut nanti kita fikir orang kan, alah boring lah presentation ni. Okey, kita switch, kita fikirkan okey, masa kita bercakap nanti orang semua happy, seronok, beri perhatian, gelak-gelak, seronok dengan apa yang kita sampaikan. Lepas tu pula dia orang belum nak tanya dan kita boleh jawab dengan baik. So bayangkan benda yang best lah, barulah kita akan rasa nak seronok tak sabar nak start ni. Macam tu. Okey, lagi satu untuk memberi confidence, percaya diri ni, apa yang selalu juga saya fikirkan adalah saya percaya apa sahaja dugaan ataupun cabaran yang datang adalah mengikut kemampuan diri, ataupun senang cerita bersangka baik pada Tuhan. Saya percaya mesti benda tu orang kata saya percaya apa sahaja yang cabaran yang saya lalui ni mestinya benda yang saya mampu untuk hadapi. Takkan mungkin Tuhan memberi cabaran, kesusahan kepada benda yang saya tak boleh nak buat. Ini satu benda yang saya selalu percaya. Okey, benda ni berlaku mesti aku boleh buat punya, kalau tidak takkan Tuhan hantar. Saya akan selalu fikir macam tu. Lepas tu pula saya juga percaya saya juga percaya kepada Tuhan bahawa apa saja output yang terhasil daripada tindakan yang saya buat, sama ada saya suka ataupun tidak, dia semestinya ia adalah untuk kebaikan saya. Mungkin saya pergi jumpa klien and then saya mengharapkan klien tu setujulah dengan proposal saya, tapi last sekali tak dapat. So sebelum saya pergi tu, saya juga berfikir kalau tak dapat mesti benda ni baik untuk aku. Sebab sebenarnya dalam bisnes saya ada banyak benda yang saya buat, dia tak jadi seperti yang saya harapkan, sangat banyak. Tetapi untuk membuatkan saya terus buat lagi adalah saya selalu letakkan diri saya, kalau aku dah usaha dan benda ni tak dapat seperti aku nakkan, benda tu mestilah terbaik. Sebab Tuhan mesti akan memberi yang lebih baik daripada apa yang aku nak. Jadi membuatkan saya lebih yakin dan saya tak takut untuk cuba lagi. Okey, dan saya nak share tip yang akhir untuk bagaimana untuk hilangkan rasa takut. Ni bagi saya lah, saya tak tahu orang lain, berkesan tetap. Apa yang saya buat adalah saya exercise. Exercise ni dia melatih satu minda yang tahan sakit. Tahan sakit. Sebab bila kita exercise, kita akan menyakitkan diri. Kita akan rasa mengah, kita akan rasa letih, jantung kita bergerak laju, otot kita sakit, kita push diri kita semasa kita exercise untuk buat lebih baik dan lebih baik. Apa yang saya perasan, orang yang exercise ataupun orang yang bersukan, orang yang selalu melakukan aktiviti berat, dia adalah orang yang tahan sakit. Orang yang tahan sakit, insya-Allah dalam kehidupan dia pun dia tahan dengan tekanan dan cabaran. Sebab dia dah terbiasa dengan menyeksa diri. Macam saya rasa macam itulah saya rasa pada diri saya lah. Saya rasa macam saya seksa diri kan. So setakat ujian-ujian kecil tu kita rasa macam alah boleh hadap je. Okey. So saya tak tahulah, insya-Allah saya harap apa yang saya share ni boleh memberi manfaat kepada anda. Okey. Cubalah. Tak cuba tak tahu kan. Belum tentu benda ni berkesan untuk semua orang, tapi mungkin ada yang menjadi. Okey. Assalamualaikum, bye bye.